Kesal tindakan memperkecilkan pengorbanan anggota keselamatan korbankan nyawa untuk negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Seorang pekebun berdepan hukuman gantung selepas dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Air Keroh hari ini atas pertuduhan membunuh kenalan wanitanya dalam awal bulan ini. Tertuduh Loh Kui Kiong, 54 tahun, hanya mengangguk faham ketika pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa mahkamah dalam bahasa Mandarin di hadapan Magistrate Teo Shu Yi. Tiada pengakuan direkodkan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap seorang perempuan warga Indonesia berusia 40 tahun dalam kejadian di kebun durian di Taman Bertam Impian antara jam 12.30 tengah malam hingga 9 pagi pada 7 September lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Terdahulu, mayat wanita warga asing dijumpai dalam keadaan tidak sempurna dalam sebuah rumah kosong di dalam kawasan kebun durian 10 September lalu. Polis Johor menahan 13 individu dipercayai terlibat dalam sindiket pengedaran dadah bernilai RM211,525 di sekitar daerah Johor Bahru, Iskandar Puteri, Kulai dan Keluang sejak 16 hingga 19 September lalu. Kesemua mereka berumur 17 hingga 62 tahun. Operasi ke atas dua sindiket Ziang dan Nathan tersebut dijalankan menerusi 8 serbuan berasingan. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata 3 serbuan dilakukan pada 16 September berjaya menahan 5 lelaki dan 2 wanita bersama rampasan 7,900 biji Ermin 5, 629 biji ekstasi, 274.40 gram syabu dan 85.1 gram ketamin. Antara yang ditahan seorang warga Singapura. Saringan air kencing mendapati 7 suspek positif dadah, manakala 9 suspek mempunyai rekod jenayah membabitkan dadah. Pada 19 September, kita telah membuat 5 serbuan tuan-tuan di sekitar Kulai dan juga Keluang, tuan. Dan daripada serbuan yang kedua ini kita tangkap 5 lelaki tempatan dan 1 perempuan tempatan dan sejumlah dadah yang dirampas, tuan. Semua suspek yang ditangkap ni berumur di antara 17 hingga 38 tahun, tuan-tuan. Daripada suspek yang ditangkap ni, 6 suspek ni, 3 positif dadah dan 5 lagi punya rekod jenayah dan juga rekod dadah, tuan. Dalam serbuan yang kedua ni, kita telah berjaya merampas 6.88 kg ganja, 221 gram heroin, 44.30 gram syabu. Menurutnya, dadah tersebut dipercayai dibawa masuk dari kawasan utara untuk diedarkan ke pasaran tempatan. Turut disita 4 buah kenderaan, sebuah motosikal, barangan kemas dan sejumlah wang bernilai RM54,382. Selain 7 akaun bank milik 5 individu dipercayai hasil pengedaran dadah bernilai RM26,483. Kesemua suspek direman sehingga esok dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 selain Seksyen 39A-1 dan Seksyen 15-1-A termasuk Seksyen 6 dan Seksyen 15-1-A mengikut akta sama. 3 lelaki dan seorang wanita tempatan diberkas pihak polis sekaligus menyelesaikan 6 kes pecah dan curi premis perniagaan di daerah Nilai, Seremban dan Kajang, Selangor.
Menurut Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Muhammad Nur Marzuki Besar, mereka ditangkap sekitar Semenyih, Selangor hasil operasi Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai dengan bantuan cawangan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan pada 17 September lalu. Dalam operasi tersebut, polis merampas 29 utas jam tangan pelbagai jenama, 15 karton dan 113 kotak rokok pelbagai jenama, 3 unit telefon bimbit, 1 unit komputer riba, 1 unit mesin pencetak dan peralatan pecah rumah. Modus operandi dia adalah dia berjalan secara berkumpulan dan melakukan pecah rumah lah, pecah kedai. Ion dinilai ada 4, iaitu di Ion Mall, Kedai Jam, KK Mart, Farmasi dan 7-Eleven. Di Seremban ada Kedai Jam dan di Semenyih. Di Semenyih ada 1 kes. Beliau berkata kesemua suspek berusia dalam lingkungan 32 hingga 44 tahun didapati positif dadah jenis metamfetamin selain turut mempunyai rekod lampau dadah serta jenayah. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Sementara itu turut ditahan seorang lelaki tempatan berusia 56 tahun dan polis merampas sepucuk pistol, 3 kelongsong peluru dan 14 butir peluru hasil satu operasi khas pada 19 September lalu di sebuah rumah di Kampung Baru, Broga, Negeri Sembilan. Suspek merupakan seorang kontraktor perlombongan yang mempunyai rekod jenayah lampau. Suspek disiasat di bawah Seksyen 8(A) Akta Senjata 1960 dan Seksyen 8 Akta Senjata Api 1971. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengulangi rasa kesalnya terhadap tindakan seorang pemimpin politik Sabah yang memperkecilkan anggota keselamatan yang mengorbankan nyawa demi negara, khususnya Sabah. Beliau menyifatkan tindakan ahli politik itu yang mendakwa peristiwa pencerobohan pengganas di Lahad Datu pada 2013 sebagai sandiwara, satu tindakan keterlaluan dan biadab. Tegas Datuk Seri Ismail, meski permohonan maaf telah dibuat namun ia bukan lesen kepada mana-mana individu untuk mengeluarkan kenyataan yang mengguris hati serta menyentuh sensitiviti. Bagi saya, perkara-perkara yang seperti ini janganlah bercakap dulu baru minta maaf. Walaupun dia minta maaf, permohonan maaf dia tidak mengembalikan mereka yang terkorban. Dia mesti faham sensitiviti kepada anak yang kehilangan bapa. Dia mesti sensitif kepada isteri yang kehilangan suami. Dia mesti faham perkara ini. Kita nampak dalam media bagaimana sedihnya keluarga apabila menerima mayat anggota yang terbunuh ketika itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di Putrajaya. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein pula memaklumkan beliau akan membuat satu kenyataan berhubung tuduhan ahli politik berkenaan. Beliau akan menyalurkan maklumat lengkap mengenai aspek keselamatan dan tindakan pertahanan yang telah diambil ketika itu. Ini daripada warisan kan? Dia warisan. Kenyataan beliau tidak bertanggungjawab dan lebih baik dia tanya presiden dia sendiri apa yang berlaku di Semporna. Ramai yang terkorban di sana. Kalau betul ia sandiwara, biar presiden dia sendiri mengesahkan sama ada ya atau tidak. Kerana apa insiden itu yang berlaku di Semporna sendiri. Penyebaran ajaran sesat oleh kumpulan tertentu di negara ini adalah terkawal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, bagi membendung penularannya, satu panduan bagi mengenal pasti ciri-ciri ajaran sesat akan diterbitkan. Bila isu ini timbul, maka saya juga akan berfikir mungkin kita akan buat satu buku ataupun makalah yang kecil yang kita edarkan kepada
sebagai contoh imam ataupun guru takmir untuk mereka beri kefahaman. Sebab kita ada unit kajian akidah kita di bawah Sahibus Samahah Datuk Pengurusi Majlis Fatwa kita, dan insya-Allah yang itu mungkin kita akan kemukakan. Mengulas tentang gerakan Rasul Melayu yang kembali aktif baru-baru ini, beliau berkata ia sedang dibendung. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dalam usaha menangani kes tersebut dengan sewajarnya dan tindakan susulan akan dibuat bagi memastikan gerakan tersebut ditumpaskan. Beliau ditemui selepas menghadiri Multaqa Jawatan Kuasa Fatwa seluruh Malaysia di Sepang. Multaqa ini merupakan medium perbincangan dan percambahan fikiran yang menyeluruh oleh para mufti dan ahli jawatan kuasa fatwa berkenaan isu semasa. Susulan penularan mengenai larangan berbasikal di lebuh raya, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT menjelaskan larangan penggunaan basikal hanya melibatkan lebuh raya seluruh negara. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik dalam satu kenyataan memaklumkan penggunaan basikal masih dibenarkan bagi jalan persekutuan, jalan negeri, jalan bandaran dan lain-lain. Justru itu, JSPT menasihatkan penunggang basikal agar sentiasa mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan demi keselamatan diri serta pengguna yang lain. Bagi mereka yang gagal mematuhi perintah itu, ia boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan didenda tidak lebih daripada RM2,000. Aktiviti mencari kepah 5 lelaki di Kuala Kampung Jubakar Pantai tumpat bertukar tragedi. Seorang daripada mereka mati lemas dihanyutkan arus deras. Mangsa Muhammad Munzir Mustafa 28 tahun dipercayai keluar dari rumah sekitar jam 5 petang semalam bersama 2 saudara dan 2 lagi rakannya untuk mencari kepah dan tiram. Menurut Ketua Polis Daerah Tumpat, Superintenden Abdul Rashid Mat Daud, mayat mangsa ditemukan terapung kira-kira 250 meter dari lokasi mangsa dilaporkan lemas. Sebenarnya kejadian ini melibatkan 5 orang yang daripada luar, daripada daerah Tumpat yang hadir ke lokasi untuk mencari, katanya untuk mencari siput. Kemudian pada jam lebih kurang 11.40 malam tadi, berlakunya pertembungan arus antara air pasang. Jadi mangsa dikatakan telah hanyut dan tiba-tiba hilang. Jadi 4 lagi yang bersama dengan mangsa berjaya diselamatkan oleh penduduk kampung lah. Operasi melibatkan pegawai dan anggota dari pelbagai agensi termasuk polis, bomba, Angkatan Pertahanan Awam dan penduduk setempat. Saudara, cadangan pembinaan empangan kaiduan sebelum ini di daerah Papar akan diteruskan sekiranya Perikatan Nasional menang pada pilihan raya kali ini. Bekas Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata empangan tersebut berupaya menampung keperluan beberapa daerah termasuk Penampang. Apabila
dijadikan ampangan kehidupan ini, sebenarnya dia boleh memberi supply bekalan air bukan saja untuk Penampang, tetapi untuk sebelah Tuaran, untuk sebelah Kota Kinabalu dan seterusnya ke Papar dan persekitarannya, dan boleh sambung juga tambah kepada bekalan air di Kuala Penyuk. Beliau ditemui pada program ceramah perdana PBS di Moyok, Penampang. Sementara calon N26 Moyok John Christo Masabal dan penduduk setempat yang ditemui dalam majlis berkenaan yakin Don Moyok mampu menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi negeri khususnya dalam sektor pertanian dan pelancongan. Boleh kita usahakan untuk pertanian dan pelancongan pun sekarang pun banyak pelancongan yang ada di Mayoritas ini. Tapi biarpun begitu, saya tengok banyak lagi kita boleh buat. Saya berharap ekonomi belia ni dinaik tarafkan lagi. Selain itu, saya berharap golongan media ni, golongan muda belia ni diberi peranan di siapa-siapa menjadi kerajaan, golongan jangan dipinggirkan golongan belia ataupun muda. Thank you sama kita punya PM sebab bagi kita ini peluang seperti bantuan yang diberi sebelum ni. Dengan macam saya usahawan dapat betul dia punya efek yang pasal PKP tidak betul sumber kewangan lah begitu kan, sebab PKP lockdown tidak dapat dan saya harap ini akan berterusan semasa ke semasa. Kesejahteraan pendidikan anak-anak Malaysia jadi keutamaan Kementerian Pendidikan termasuk di Sabah. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin berkata lawatan ke 102 buah sekolah termasuk di SMK Langkon, Kota Marudu memang agak mengejutkan. Beliau melahirkan rasa sedih dengan infrastruktur usang yang boleh mengundang risiko keselamatan dan bertekad mahu memperbaiki keadaan tersebut. Beliau melakukan lawatan mengejut di SMK Tun Mustafa Kinarut mesra dengan warga SMK Kinarut Papar. Tiga 30 buah sekolah di Mukim Bandar, Silam dan Silabukan, Lahad Datu ditutup sementara bermula esok. Antara sekolah itu SMK Segama, SMK Sepagaya, SMK St. Dominic, SJKC Yuk Choi, SK Silabukan, SMK Terusan dan SK Silam. Mengesahkan perkara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Dr. Mistirin Radin dalam satu kenyataan berkata penutupan sementara sekolah berkenaan bagi mengelak penularan COVID-19 yang kian meningkat di daerah itu. Bagaimanapun, pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka di bilik darjah bagi murid tingkatan 5 dan 6 di 5 sekolah menengah terlibat masih dilaksanakan. Beliau berharap guru-guru dan para murid patuh kepada SOP pencegahan penularan pandemik COVID-19. Dr. Mistirin berkata sepanjang tempoh penutupan, pengajaran dan pembelajaran bagi kelas prasekolah hingga tingkatan 4 akan dilaksanakan secara dalam talian dan luar talian. Pembelajaran berasaskan projek PBL juga dialu-alukan. Sementara itu, beliau berkata beberapa sekolah iaitu SMK Kunak, SK Kunak Jaya dan SK Kunak-Kunak dan SK Ladang Tiger ditutup secara berperingkat bermula 14 September lalu untuk tujuan Nyah Kuman. Keperluan melaksanakan PKPD di Tawau akan dikaji dari semasa ke semasa mengikut keadaan ketika itu. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter Ana Umbuas berkata pihaknya sentiasa berbincang dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah mengenai langkah mengekang penularan COVID-19.
Menurutnya, ketika ini 8 sekatan jalan raya SJR yang dilaksana menerusi operasi COVID-19 di sekitar Tawau masih diteruskan dalam usaha membendung jangkitan penyakit terbabit. Mengulas lanjut, ACP Peter memaklumkan kempen pilihan raya di daerah ini berjalan lancar dan pasukan pemantau khas penguatkuasa pilihan raya menangani dengan baik sebarang aduan yang diterima. Pihaknya mengesahkan telah menerima 3 laporan polis daripada orang perseorangan berhubung video berdurasi 2 minit 33 saat tular calon warisan PLUS DUN 61 Segama Datuk Muhammadin Ketapi semasa berkempen yang mendakwa pasukan pencerobohan di Tandu Lahad Datu pada 2013 suatu sandiwara. Katanya kes berkenaan diserah untuk siasatan lanjut oleh IPD Lahad Datu. Kementerian Kesihatan KKM menambah baik kesiapsiagaan menghadapi peningkatan kes COVID-19 di Sabah dengan mempergiatkan saringan bersasar. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, KKM telah mempergiat saringan kontak rapat kes positif dan saringan bersasar termasuk saringan warga emas, saringan parti, saringan petugas kesihatan dan saringan pasukan penguatkuasa. Kementerian Kesihatan juga telah menyediakan katil bagi kes positif COVID-19 iaitu sebanyak 251 katil di Hospital Lahad Datu, 401 katil di Hospital Tawau dan 40 katil di Hospital Kunak. Selain itu, beberapa lokasi juga disiapkan sebagai pusat kuarantin bagi menempatkan individu di bawah pemerhatian PUI seperti di Tawau, Lahad Datu, Kunak dan Semporna. ...82 kes baharu COVID-19 direkodkan setakat 12 tengah hari tadi, manakala 168 kes pulih dan tiada kematian dilaporkan. Bagaimanapun, satu kluster baharu dikenali sebagai kluster Bangau-Bangau dikesan di Semporna, Sabah. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata kluster ke-7 di Sabah itu dikenal pasti hasil saringan kemasukan pesakit ke Hospital Semporna. Sebanyak 5 kes iaitu kes 10,340 sehingga 10,344 telah dikesan positif COVID-19 pada 21 September 2020. Daripada jumlah itu, 4 kes merupakan warga negara dan 1 kes merupakan bukan warga negara. Kesemua mereka tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Semporna untuk rawatan. Sehingga 22 September 2012, 12 tengah hari, sejumlah 97 individu telah pun disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 5 kes dikesan positif COVID-19 dan 92 individu masih menunggu keputusan. Punca jangkitan masih disiasat dan operasi Hospital Semporna tetap berjalan seperti biasa. Negara mencatat pertumbuhan ekonomi lebih baik dan telah keluar dari keluk kejatuhan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata kemasukan pelaburan asing dalam pasaran bond berjumlah 23.1 bilion sehingga Ogos lalu juga mencerminkan keyakinan masyarakat dunia terhadap negara.
Berdasarkan laporan laksana ke-22, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata keyakinan pelabur juga dapat dilihat menerusi pelancaran bandar Malaysia walaupun dunia ketika ini berhadapan cabaran COVID-19. Projek berkenaan berpotensi menghasilkan kesan pengganda kepada pelbagai sektor ekonomi negara. Prestasi ringgit juga menunjukkan peningkatan dan muncul sebagai antara mata wang paling kukuh di Asia Tenggara. Ia dipacu inisiatif berterusan kerajaan dalam menangani COVID-19. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah hari ini berkenan menyerahkan watikah pelantikan jawatan kepada 21 anggota Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Ia disempurnakan dalam satu majlis istiadat pengurniaan di Istana Bukit Kayangan Shah Alam. Turut berangkat Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nur Ashikin. Baginda berkenan melantik 4 orang panel tetap Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor iaitu Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, Muhammad Amran Mat Zain, Datuk Muhammad Syakir Abdul Hamid dan Othman Ibrahim. Sementara itu, 9 individu menerima watikah pelantikan jawatan Hakim Mahkamah Rendah Syariah, 2 pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dan seorang timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Selain itu, 3 penerima watikah pelantikan jawatan penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Selangor dan 2 menerima jawatan Wali Raja. Pelantikan berkenaan adalah selaras dengan enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Baginda turut berkenan melancarkan Pelan Strategik MAIS 2020-2024. Pelan yang diinspirasikan baginda itu dirangka bertujuan mendaulatkan syiar Islam dalam memperkasa ummah di Selangor. Mempunyai 9 strategi dan 16 inisiatif, ia menjadi panduan kepada institusi Islam dalam membangunkan sosioekonomi ummah di Selangor meliputi pelbagai aspek termasuk pendidikan, dakwah dan kekeluargaan. Saudara, kita ikuti segmen sukan. Bola sepak Liga Super 2020. Kedah terus merekodkan kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Sabah FA 3-1. Sekaligus berjaya merampas kedudukan kedua Liga daripada Perak. Aksi yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur itu menyaksikan penyerang Lang Merah Kepa Sherman membuka tirai jaringan pada minit ke-26 sebelum Dennis Channing menyamakan kedudukan seminit selepas itu. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan dalam mencari gol kedua namun tiada sebarang jaringan sehingga rehat. Bersambung babak kedua, Cece Kipre menjaringkan gol kedua Kedah sebelum Fayad Zulkifli meraih gol ketiga untuk pasukannya. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Aidil Syarin Sahak melonjak ke tangga kedua Liga dengan mengumpul 16 mata. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nain Marikan berpuas hati dengan perjalanan Liga Malaysia yang kembali bersambung pada 28 Ogos lalu dengan pemantauan prosedur operasi standard SOP COVID-19 dilaksanakan oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan juga pasukan-pasukan yang bertanding. Kenyataan itu disuarakan selepas beliau mendapat laporan pengelolaan perlawanan Liga Malaysia serta turun padang memantau pemantauan SOP di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras membabitkan perlawanan Liga Super di antara Kedah dan Sabah. Justru Datuk Seri Rizal Marikan berharap semua pihak terus bekerjasama bagi memastikan kelancaran Liga Malaysia sekaligus memberi keyakinan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk beralih ke fasa yang seterusnya bagi membenarkan kehadiran penyokong ke stadium. Alhamdulillah saya dapat melihat bahawa pematuhan dan juga apa yang telah ditetapkan dalam SOP hari ini dilaksanakan dengan baik dalam perlawanan di antara Kedah dan Sabah pada hari ini, dan saya pun dah dapat maklumat dalam perlawanan-perlawanan yang lain dengan pematuhan penjarakan sosial, dengan SOP, dengan pendaftaran sebelum memasuki. Dan saya berharap bahawa ini berterusan dan insya-Allah kan kalau perkembangan ini berlaku dalam bentuk yang positif sebab kita ada lagi fasa 5, fasa 6.
Sekarang ni kita bawa fasa 4. Fasa 4 iaitu membenarkan untuk mengadakan pertandingan domestik tanpa kehadiran penonton. Saudara, laporan itu menutup berita tengah malam hari ini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus patuhi SOP PKPP bagi membendung penularan COVID-19. Saya Nur Alis mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.